Ni dah lagi ni. Loading lagi. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi hari ini kita nak sambung kepada bab 8. Jadi untuk hari ini kita tadi Anis dah hantar kat teacher untuk bab 8. Jadi teacher cuba pasang dulu dengar tak? Lepas tu bagi feedback dengar ataupun tidak Teacher, video tu tak ada bunyi. Oh tak ada bunyi. Jadi Anis akan present ke? Tak, explain dulu based on PowerPoint tu, lepas tu baru tunjuk video. Okay. So teacher dah share screen ke ni ke belum? Belum. Okay, belum. Okay, kejap. Okay, teacher dah share screen. Okay, nampak tak? Okay, nampak tak gambar ni? PowerPoint dulu, teacher. Oh, PowerPoint dulu. Oh, teacher kena download dulu. Breathing mechanism of human. Okay, boleh start sekarang. Hi, Assalamualaikum and good evening to my fellow friends and my beloved teacher. My name is Nur Ali Sakinah, the presenter from Group 7 with my teammates Nurin Arifah Sofia. So here I am today presenting to you about breathing mechanism of human in chapter 8, respiratory system in humans and animals. First of all, we know that we are breathing for life. What is breathing actually? Breathing is process in which air moves in and out of the lung. When we breathe in, we take in oxygen from the atmosphere. When we breathe out, we give out carbon dioxide rich in the atmosphere, which is utilized by the plants for photosynthesis. We can understand that breathing process is just like give and take process. We take oxygen, we give carbon dioxide. There are two breathing mechanisms of human, that is inhalation and exhalation. In inhalation, we can see that external intercostal muscle contract, internal intercostal muscle relax. The rib cage will move upwards and outwards. The diaphragm muscle contract and the diaphragm move downwards to become flat and horizontal. The thoracic cavity, the volume of thoracic cavity will increase while the pressure in thoracic cavity will decrease. Sophia will continue this presentation. Now I will explain about the exhalation. In exhalation, the external intercostal muscle is relaxed while the internal intercostal muscles are contracted. The rib cage is moved downwards and inwards, and the diaphragm muscles relax. The diaphragm will curve upwards to form a dome. Both movements cause the volume of thorax cavity to decrease while the pressure of thorax cavity will increase. Air in the body will push out of the lungs and we will produce carbon dioxide. So we prepared the video to see the mechanism of breathing. So this is what we mean by the movement during inhalation and exhalation. I think that's all from us. Thank you. Okay, thank you so much. Alice and siapa seorang lagi? Alice and okay, Alice and Sophia. Thank you very much. Okay, good presentation.
So kita sambung dengan 4EF pula, mekanisme pernafasan untuk manusia. Version bahasa Melayu. Grup mana? Saya teacher. Okay, nak share skrip macam mana? Saya guna phone ni. Saya share screen. Okay, Afikis share sekarang. Teacher dah stop sharing dah. Sekejap saya. Okay. Start je lepas ni. Teacher akan off mic teacher. Tubik aja. Ada. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan tentang sistem respirasi dalam manusia dan hewan yang berkait dengan pernafasan manusia. Yang pertama, tarikan nafas. Kita tahu apabila kita menarik nafas, udara akan masuk melalui hidung dan ke trachea dan ke bronkus dan bronchiol dan alveolus. Otot interkostal luar mengecut dan di dalam mengendur apabila kita menarik nafas. Dan sangkar rusuk naik ke atas dan mengarah ke depan. Seperti dalam rajah ni, dia menunjukkan sangkar rusuk bergerak ke atas dan keluar. Dia jadi ke depan gitu. Diafragma bergerak ke bawah. Dan rongga torasik membesar. Ketiganya, otot diafragma mengecut dan menurun ke bawah dan menjadi leper dan mendatar. Isi padu rongga toraks bertambah dan tekanan berkurang. Tekanan atmosfera lebih tinggi di luar mendesak udara masuk ke dalam paru. Ini apabila kita menarik nafas. Jadi udara didesak masuk ke dalam paru dan kita lihat di sini diafragma mengecut dan bergerak ke bawah. Yang kedua adalah hembusan nafas. Hembusan nafas bermula dari paru dan ke trachea dan ke hidung. Otot interkostal luar mengendur dan dalam mengecut dan sangkar rusuk bergerak ke bawah dan ke dalam. Seperti dalam rajah itu, dia menunjukkan sangkar rusuk bergerak ke bawah dan ke dalam. Dan otot diafragma mengendur dan melengkung ke atas membentuk kubah. Dan padu rongga toraks juga berkurangan dan tekanan bertambah. Udara didesak keluar dari paru. Jadi itu sahaja. Sekian, terima kasih. Ya, Kak Cik. Okay, terima kasih banyak Afiki. Afiki partner dengan siapa Afiki? Yana? Afiki partner dengan siapa? Saya dengan Haziq Syahmi. Haziq Syahmin Okey, jadi sekarang ni kita buka sesi soal jawab. Jadi Afiki, Haziq Syahmin, Alis dengan Sofia ready untuk soalan daripada kawan-kawan. Okey, ada tak yang nak tanya soalan secara lisan? Buka mic sekarang. Sekalian memang tak ada dah. Kalau ada pun, kalau macam form 5 tu biasa Iman lah yang tanya soalan-soalan. Okey, kejap 29 Jun. Okey, jadi sekarang ni apa sahaja kamu nak tanya, apa sahaja kamu nak bagi tahu, apa sahaja yang tersirat di hati kamu, apa sahaja kamu nak komen tentang presentation tadi, so boleh tulis sekarang Ada soalan, komen, apa lagi?
nak kata apa-apa. Faham ke tak? Ratus faham. Okey. So boleh buka sekarang dalam grup. Okey, 4AF teacher dah hantar. 4AB teacher dah hantar. Okay, so bolehlah jawab sekarang. Ni lagi meriah kan, ramai. Ada soalan tak? Ada komen tak? Ada nak kata apa-apa tak? Teacher saya tak boleh belajar ni, adik saya duk kacau kat tepi ke? Ataupun line saya tersekat-sekat, suara teacher macam cikmang ke? Ataupun dengar suara robot? Tu lah teacher, apa ni? Gapa, teacher cantik sangat, susah nak fokus. La ilaha illallah, padahal Haziq baru masuk je Haziq kan? Aduh. Pandailah dia. Tak nak bagi teacher marah. Teacher tak marah Haziq, tak apa. It's okay, adalah masalah Haziq dah. Okay, it's okay. Nanti kamu balik Tadi kita dah pergi kepada breathing mechanism of human. Kita dah habis dah dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Inggeris. Everything is okay, mantap, best Anis present. Peachy. Peachy tu apa? 100% faham, okey je. Faham, tak ada soalan. Faham, pening sikit. Alhamdulillah faham. Simple sangat Afiki ni. Diaphragm rosak jadi apa? Ready. Diaphragm rosak jadi apa? So mana-mana boleh jawab, Afiki ke, Haziq Syahmin ke. Kalau boleh tercenak lah yang belum bercakap lagi. Haziq Syahmin dengan Sofia Sofia pun bercakap lagi kan? Okay, so Sofia dengan Haziq Syahmin jawab Ni soalan tadi, apa tadi soalan tadi? Lupa teacher dah. Diaphragm rosak jadi apa? Oh, tu je soalan Satu je Ada lagi tak soalan? Faham tak ada soalan? Understood. Sebab yang ni kamu dah belajar masa sains form 3 kan? Ke masa form 2? So dah belajar kamu ni? Kena ulang banyak lagi. Masa form 3 dah belajar kan? Okay, so terima kasih kepada yang memberi feedback 27 daripada 32 campur 29, sepatutnya kita ada 61. Yang beri feedback 27. That's mean tak sampai separuh pun yang bagi feedback. Tapi yang hadir ni berapa orang yang hadir ni? Yang hadir ni 47 orang. Jadi ke mana selebihnya 20 orang lebih tu? Ke manakah mereka? Tolong WhatsApp mereka, tanya khabar kenapa tak masuk. Kenapa tak masuk kelas. Sayang kawan kita kalau dia tak masuk sebab dia tolong mak pergi beli barang, okey lagi. Tapi kalau dia tak masuk sebab dia tidur, yang tu memang kena minta maaf dengan cikgu. Kena minta maaf dengan teacher Okey. Jadi tadi kita dah masuk kepada, dah belajar dah breathing mechanism untuk human. Okay, kejap So teacher ulas. Teacher dah share screen kan? Thank you. Okay, mekanisme pernafasan untuk manusia breathing mechanism of human. Jadi kat sini sama juga macam katak yang kita belajar semalam tu, dia berkaitan dengan ruang. Apabila isi padu berkurang, tekanan udara akan meningkat. Apabila isi padu meningkat, tekanan udara akan berkurang. Jadi ia ni dia berkait rapat dengan tekanan dalam rongga thorax, thoracic cavity, dan juga air pressure outside, tekanan udara di luar.
Jadi semua kena faham lah sebab teacher kan ajar 4AB dengan 4AF. So satu DLP, satu non-DLP. Jadi teacher akan gila-gila BIBM harap okey tak ada masalah kan. Okey, so untuk tarik nafas, bila kita nak tarik nafas maksudnya kita nak sedut kan. Kita nak sedut mana ni? Ni. Kita nak sedut udara. Kalau manusia, kita bernafas menggunakan hidung dan juga mulut. Okey. Jadi bila kita nak tarik nafas, kita nak sedut udara, jadi ini bermaksud kita mesti memastikan rongga thorax ni, thoracic cavity ni mempunyai isi padu yang besar. Isi padu rongga thorax yang besar. Bila isi padu rongga thorax ni besar, tekanan udara menurun, barulah udara dapat disedut daripada luar masuk ke peparu. Jadi bagaimana kita nak pastikan isi padu dalam rongga thorax ini meningkat lalu menyebabkan tekanan udara rendah. Bila tekanan udara dalam rongga thorax ni rendah berbanding dengan tekanan udara di luar yang lebih tinggi, maka itulah yang akan paksa udara masuk melalui hidung dan mulut pergi ke peparu. Jadi caranya bagaimana? Pertama, peranan daripada otot respirasi. Respiratory muscle. Apa itu otot respirasi? Ada dua. Otot intercostal muscle dan otot diafragma. Diaphragm muscle. Mana otot intercostal? Dia kat sini di antara tulang rusuk kita ada otot intercostal luar, ada otot intercostal dalam. Kalau luar dia kat luar ni, kalau dalam dia dekat dalam. Okey. Manakala otot diafragma. Mana otot diafragma? Ini dia, yang warna merah ni. Ini adalah otot diafragma. Yang mana sayang dalam keadaan dia rehat. Resting. Dalam keadaan rehat, ia berbentuk seperti kubah ataupun melengkung ke atas. Okey. Dalam keadaan dia mengendur lah kita kata. Dalam keadaan dia mengendur. Dalam keadaan dia tak buat apa-apa. Tapi andai kata apabila otot diafragma ni mengecut, macam mana dia mengecut? Dia akan melepeh ke bawah. Ini adalah keadaan di mana otot diafragma mengecut. Dia akan melepeh ke bawah. Ada orang nak masuk? Sekejap. Okey. Jadi sekarang ni nak tarik nafas, maka kita mesti jadikan rongga thorax. Rongga thorax ni rongga dada. Dalam rongga dada kita ada tulang rusuk, kita ada peparu, kita ada jantung. Ada banyak organ penting dalam kawasan tulang rusuk ni. Sebab tu kita ada tulang. Tulang rusuk ni untuk kita melindungi organ-organ penting dalaman ni. Okey. Jadi kat sini kita nak besarkan isi padu rongga thorax, maka pertama otot diafragma ni mesti melengkung ke mesti lepeh ke bawah, merata, mendatar. Cuba bagi tahu teacher. Kalau kita nak yes, dia mesti mendatar. Jadi kita nak suruh dia mendatar, otot diafragma kena buat apa? Mengecut ke mengendur? Mengecut. Ya, itu cara kita nak belajar bio. Bukan kita nak hafal tapi kita nak faham. So sekarang ni otot diafragma ni dia akan mengecut. Bila dia mengecut dia akan mendatar. Jadi rongga thorax ni akan bertambah isi padu dia. Ditambah lagi dengan tindakan otot intercostal luar dan otot intercostal dalam yang menyebabkan sangkar rusuk ni akan naik ke atas dan ke depan, membesarkan lagi rongga thorax. Cara dia, otot intercostal luar mengecut, otot intercostal dalam mengendur. Jadi ini menyebabkan sangkar rusuk dinaikkan ke atas dan ke arah depan. Manakala otot diafragma mengecut dan otot diafragma, kena bagi tahu otot diafragma, diaphragm muscle. Jangan buat diaphragm saja, jangan buat diafragma sahaja. Akan turun ke bawah menjadi lepeh dan mendatar.
Jadi kedua-dua pergerakan ini kedua-dua pergerakan ini menyebabkan isi padu rongga toraks ini bertambah. Isi padu rongga toraks tu kat mana? Rongga dalam dada. Isi padu rongga toraks bertambah dan bila dalam fizik kamu dah belajar, bila isi padu bertambah maka tekanan udara akan berkurang. Kalau isi padu berkurang, tekanan udara akan bertambah. Air pressure. So, apabila isi padu rongga toraks bertambah, maka tekanan rongga toraks berkurang. Jadi, tekanan udara dalam rongga toraks ni berkurang. Dekat luar ni tekanan udara tinggi. Itulah yang akan memaksa mendesak udara masuk ke dalam paru-paru melalui hidung dan mulut. Jadi kita boleh bagi dah ni perbezaan antara manusia dengan serangga. Kalau manusia udara masuk melalui hidung atau mulut, manakala untuk serangga udara masuk melalui spinal. Okey, kita pergi pula kepada hembus nafas. Bila kita nak hembus nafas, kita kena pastikan tekanan udara dalam rongga toraks tinggi. Manakala tinggi daripada tekanan udara di luar. Jadi untuk pastikan tekanan udara dalam rongga toraks ni meningkat, maka kita kena pastikan isi padu dalam rongga toraks ni berkurang, semakin mengecil. Jadi apa tindakan kedua-dua otot respirasi? Okey, kita pergi dulu kepada otot diafragma. Otot diafragma ni dia akan mengendur. Bila dia mengendur, dia akan kembali kepada waktu rehat dia, iaitu dia akan melengkung ke atas dan berbentuk kubah. Okey, so dia dah menyempitkan ruang rongga toraks. Lepas tu pula otot interkostal luar mengendur, otot interkostal dalam mengecut. Tindakan ini menyebabkan sangkar rusuk digerakkan ke bawah dan ke dalam. Okey. Kedua-dua pergerakan ini menyebabkan isi padu rongga toraks berkurang, menyebabkan tekanan udara dalam rongga toraks bertambah. Bila tekanan dalam ni tinggi, tekanan di persekitaran ni rendah, maka udara akan dipaksa keluar melalui hidung dan mulut. Okey, pernah tak kamu macam bila kamu dah lari pecut kan? Kamu bukan setakat ambil udara melalui hidung tapi juga dengan mulut kan? Kamu akan bernafas dalam-dalam kan? Sebenarnya bila kita bernafas melalui mulut, lagi banyak udara masuk sebenarnya. Tapi biasanya kita bernafas melalui udara masuk ikut hidung lah. Yang utamanya ikut hidung. Okey, ada soalan tak untuk mekanisme tarik nafas dan hembus nafas? So 4AB, walaupun teacher explain ikut bahasa Melayu tapi istilah kita dah explain tadi kan? Boleh tak 4AB teacher buat macam ni? Respons Boleh. Boleh teacher. Boleh Boleh je. Sebab masalah macam semalam, teacher bolehlah asing 4AB, 4AF. Sebab form 4 1 jam, form 5 sejam. So teacher bolehlah. Memang teacher sangat pack semalam. Sampai kemarin macam meeting lagi kelab inovasi kan. Tapi bila hari ni sebab form 5 2 jam. Jadi teacher tak mampu rasa nak asingkan. So tak apa, kita buat macam ni untuk hari Selasa Okay, so kita sambung kepada perbandingan. Tajuk perbandingan antara sistem respirasi membanding dan membeza antara mekanisme pernafasan manusia dengan haiwan. Okey, kita start dengan 4AB dalam bahasa Inggeris dulu. Siapa? Siapa? 4AB. Teacher, compare and contrast ke? Yes, compare and contrast. Saya dengan Hamizan. Okey, let's screen sekarang ya. Okey, teacher dah stop presenting, teacher akan off mic. So teruskan je. Lepas Ellie dengan Hafizan present, terus 4AF pula ambil alih After that baru teacher akan ulas. Okey. Kejap teacher, kejap.
Teacher boleh kalau teacher present buku teks? Okay, boleh present buku teks Kejap ya. Teacher presenting. Mana dah presenting? Okay, ni present now. Share. Buku teks. Okay ni nampak tak? Apa jadi warna putih pula ni? Okay. Kejap ya. Jadi slow pula nak buka ni. Muka surat berapa kalau DLP tu? 135. 135. Okay, komputer teacher slow pula pagi-pagi ni. Okay. Gelap lagi. Sekejap saya buka yang lain lah. Kenapa gelap juga? Okay. Yang ni gelap, yang ni pun tak jadi. 135. Okay. 135? Bukan kot. Oh lain dengan soft copy lain. Okay, kejap ya, cari jap. Okay, compare and contrast. Breathing mechanism in human and animal. Okay, teruskan. Sekejap teacher tak nampak tu. Ha? Lain tu. Ha? Okay, nampak dah. Okay. Okay. Kita buka sikit, nampak? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now I'm going to present about the comparing and contrasting breathing mechanism in humans and animals. Okay. Both human and animals. Okay, I'm going to talk about the similarity first. Both human and animals expand and contract their respiratory cavity using the special muscular structures. Okay, next. Both organisms' breathing mechanism involving the changing in volume and pressure in respiratory cavity in order to allow the entering of oxygen and releasing of carbon dioxide. Okay. For the differences between breathing mechanism, for the insects, they use spiracle for the respiratory aperture. Respiratory aperture is the opening or where the for the fish, they use mouth and operculum. For the frogs and humans, both use nostril and nostril. Okay, next is Hamizan. So now I will continue the presentations. The structure that helps breathing for insect is thorax and abdomen. For the fish, it uses operculum and muscular floor of buccal cavity. For the frogs, they use muscular buccopharyngeal wall. And humans, diaphragm, ribcage, and intercostal muscles. The breathing mechanism for insect is assisted by contraction and relaxation of abdominal muscles. For the fish, it is assisted by movement of the floor of the buccal cavity and operculum. For the frog, it is assisted by the rapid movement of the buccopharyngeal cavity floor and elasticity of the lungs. And lastly, for the humans, the breathing mechanism is assisted by the contraction and relaxation of the intercostal muscles and the diaphragm muscle, as well as the movement of the ribcage upward and outward and downward and inward. I think that's all from us.
For further information, you can do some research on Google. Thank you. Okay, terima kasih Hafizan and Ellie. Good presentation. Okay, sebelum kita tanya soalan, kita pergi dulu kepada pembentangan daripada 4AF untuk tajuk yang sama. Siapa? Siapa yang akan bentang? Syazah. Okay, Fatir dengan Syazah. Tak, mana ada. Saya je. Okay, Syazah dengan siapa? Shani tak ada. Jadi saya bentang seorang lah kot. Tak, Syazah bukan tajuk ikan. Sekarang ni yang membandingkan mekanisme Sorry. Kejap lagi Syazah Okay, tak apa. Okay, siapa? 4AF membandingkan ni. Fatih? Okay, Fatih. Fatih dengan siapa Fatih? Fatih dengan siapa? Fatih? Dengan saya, teacher. Dengan Anas kan? Okay, teacher rasa Fatih ni dia bercakap tapi suara tak dengar. Mungkin line slow. Okay, rasanya Anas kena present sebab tak dengar Fatih ni. Orang lain dengar ke Fatih bercakap? Dah. Dengar sangkon je. Anas Anas present Anas nak present. Nak share screen ke macam mana? Share screen tu duduk dengan Fatih apa nak? Okay, tak apa. Fatih didengar ni. Fatih share screen, Anas akan present. Okay. Fatih share screen sekarang Fatih. Tak dengar suara Fatih, memang tak dengar. Tapi macam Fatih bercakap tapi hanya bunyi buk je bunyi. Okay, Fatih. Okay, dengar dah Fatih. Okay dah. Okay. Nampak je? Okay, teacher nampak. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan Anas akan membentangkan subtopik 8.2 dengan tajuk membanding dan membezakan antara mekanisme pernafasan dalam manusia dengan haiwan. Memula persamaan. Untuk persamaan ini yang mempunyai dua. Yang pertama, manusia dan haiwan mempunyai struktur khas berotot untuk mengembang dan mengecutkan rongga pernafasan. Yang kedua, mekanisme pernafasan melibatkan perubahan isi padu dan tekanan dalam rongga pernafasan. Bagi perbezaan antara mekanisme pernafasan ni, kita akan lebih spesifik dengan membandingkan serangga, ikan, katak dan manusia. Ia juga mempunyai 3 ciri dalam perbandingan ini. Yang pertama, liang pernafasan, struktur yang membantu pernafasan dan mekanisme pernafasan. Untuk liang pernafasan, bagi serangga ia menggunakan spiracle. Ikan pula menggunakan mulut dan operculum. Katak lubang hidung, manusia juga menggunakan lubang hidung. Bagi struktur yang membantu pernafasan, kita akan teruskan dengan Anas. Untuk struktur yang membantu pernafasan, bagi serangga, dia menggunakan thorax dan abdomen. Bagi ikan, menggunakan operculum dan rongga mulut berotot. Katak menggunakan rongga mulut dengan dinding yang berotot. Manakala manusia, diafragma, sangkar rusuk dan otot interkostal. Untuk mekanisme pernafasan, serangga dibantu oleh pengecutan dan pengenduran otot abdomen. Ikan dibantu oleh pergerakan dasar rongga mulut dan otot operculum. Katak dibantu oleh pergerakan pantas dasar rongga mulut dan sifat kekenyalan peparu. Dan manusia dibantu oleh pengecutan dan pengenduran otot interkostal dan otot diafragma serta pergerakan sangkar rusuk ke atas dan ke depan serta ke bawah dan ke dalam. Okey, saya rasa
Setakat ini saja pembincangan kami pada hari ini dan saya akhiri dengan sebuah pantun. Jika ada sumur di ladang, boleh kami menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, jumpa nanti lepas PKP. Okey. Jika segala yang baik itu dari Allah Subhanahu Taala dan yang buruk merupakan kelemahan kami sendiri. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih banyak-banyak. Amboi, siap pantun ya Fatir. Oh, pandai, nanti kita boleh bagi dia jadi MC sekolah lepas ni. Ready lah Fatir. Okey, terima kasih Fatir dan juga Anas. Jadi untuk, kejap teacher share screen. Okay. Benda ni teacher dah sentuh dah masa kita belajar yang mekanisme pernafasan yang sebelum-sebelum ni, di mana teacher dah bagi tahu kamu yang mana biasanya bila soalan keluar dia tak akan suruh kamu bandingkan sampai 1, 2, 3, 4 organisma ni. Biasanya dia akan minta 2 je. Mungkin dia akan suruh kamu compare and contrast, banding dan beza fish and frogs, ataupun frogs and human, ataupun insect and fish. So dia boleh tanya breathing mechanism ataupun dia tanya respiratory structure, mekanisme pernafasan ataupun struktur respirasi. Tapi dia pernah keluar soalan ni, tak silap teacher 10 markah ni. Tapi dalam ni ada 4 ke 5 je kan. Tak apalah, nanti kita akan buat latihan, nanti kita akan discuss Okey. Jadi banyak benda yang kita boleh bagi perbezaan. Kita dah cakap tadi kan dari bagaimana udara masuk melalui apa? Ada yang lubang hidung, ada yang mulut dan operculum. Ada yang melalui spiracle. Kalau macam ikan ni dia masuk ikut mulut, dia keluar ikut operculum kan. Okey. Jadi persamaan dia pula, breathing mechanism ni, katalah ditanya antara fish and human, frog and human contoh kedua-dua mekanisme pernafasan akan melibatkan perubahan isi padu. Rongothorax. Isi padu, perubahan isi padu. Lagi, kedua-dua mekanisme pernafasan melibatkan perubahan isi padu dalam ruang respirasi, dalam rongga respirasi. Kedua-dua mekanisme pernafasan melibatkan pengecutan dan pengenduran otot respirasi. Itu persamaan. Kalau perbezaan pula, kalau mekanisme pernafasan untuk katak, udara masuk melalui hidung. Manakala untuk human, manusia melalui nostril. Yang ni persamaan yang ni persamaan ni jangan tertukar pula. Ni persamaan ni, nostril dulu persamaan. Kalau ditanya insect dengan frog bolehlah, yang itu perbezaan. Spiracle dengan lubang hidung. Okey, teacher rasa jelas kan? Ada soalan tak? Jelas tak? Jelas teacher. Ya. Nak tanya soalan Sah. Okey. Kalau jawab perbezaan dia rib cage boleh je? Kalau perbezaan manusia dengan frog? Sangkar rusuk Kakak ni tak ada lah sangkar rusuk. Okay. Thank you teacher. Okay, tapi apa lagi tu bercakap kalau untuk breathing mechanism katak dengan human ni. Sebab hari tu yang breathing mechanism tu dia keluar SPM serangga dengan manusia. Jadi yang tu yang kita pergi kepada skema yang kita kata kalau untuk serangga pertukaran gas tu berlaku daripada tracheal terus kepada sel-sel badan. Tapi kalau human pertukaran gas tu berlaku antara kapilari darah dengan sel-sel badan. Rasanya kalau katak dengan human ni dia keluar untuk struktur respirasi. Ataupun katak dengan ikan Cucu lupa, minta maaf Nanti kita tengok balik soalan yang lepas-lepas soalan koleksi SPM lepas-lepas. Okey, jadi nampaklah macam mana kamu nak study kan. Contoh kalau untuk ikan dia apa permukaan respirasi dia? Kalau ikan permukaan respirasi dia, struktur respirasi dia adalah lamela. Tapi kalau untuk katak, apa struktur respirasi dia? Alveolus. Lain. Persamaan dia pula. Kalau untuk
ikan ni, lamella tu mempunyai membran yang nipis. Sama juga dengan, yang ni persamaan maksudnya kedua-dua serangga, kedua-dua struktur respirasi untuk ikan dan katak mempunyai membran yang nipis. Penjelasan dia, memudahkan gas untuk meresap masuk dan keluar. Lepas tu, kedua-dua struktur respirasi ikan dan katak mempunyai jaringan kapilari darah yang banyak. Kenapa? Untuk mengangkut gas respirasi dengan lebih cepat. Boleh? Apalagi lembab kan, kalau ikan ni memanglah dia sentiasa dikelilingi air. Lembab lah kedua-duanya, lembab, memudahkan gas untuk larut. Lepas tu mempunyai jumlah luas permukaan yang besar. Kedua-duanya bagaimana? Kalau ikan tu mempunyai banyak filamen dan lamella. Kalau untuk katak mempunyai banyak alveolus. Okey. Jadi 8.2 ni homework, 8.2 homework. So insya-Allah macam mana pun kita nak habiskan juga bab 8 ni hari Khamis So kita akan buat extra class lah sikit je lagi, 8.3 dengan 8.4. So boleh tak kita pergi sekejap ke masa dah habis? Tak sempat dah Pukul 11 dah je. Pukul 11 dah Okay, so kita sambung hari Khamis boleh? Untuk Syazah dengan Syani tadi hari Khamis dan hari Khamis ready lah dengan Maggi ke, dengan nasi ke, dengan air ke depan komputer kita nak habiskan bab 8. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Kita buat mentimeter sekejap je. Sekejap je. Saya nak tahu feedback bagaimana kefahaman pada hari ini. Teacher. Ya. Teacher. Ya. Soalan formative practice soalan 8.2 tu sambung hari Khamis ni juga. Ya, sambung hari Khamis ni Sufi. Sebab kawan-kawan tak buat lagi Sufi. Okay, thank you. Berapa peratus kefahaman pada hari ini? Hari Khamis ni masuk cepat janganlah lambat. Bila lambat kamu dah menyebabkan teacher nak membebel. Dah membebel dah rugi masa kan. InsyaAllah Khamis ni kita tak membebel dah Penatlah membebel ni. Betul. Okay, jawab sekarang Sorry kalau ada yang terasa tadi, sorry Okay. Berapa peratus kefahaman pada hari ini? 86, 1000 ni macam tahu je. Ya Allah ada lagi. 1,000,000%. 100%, 89, 80 kot. 98, 18, 86, 100%. Ya Allah ni berapa nombor ni? 1 juta. 9, infinity. 50 sebab pergi tandas tadi. So, tengok balik YouTube channel lah. Teacher pun dah lama dah tak upload YouTube channel. Tak sempat nak upload. Banyak benda nak kena buat. Hampir ya Allah, teacher nak baca payah ni. Mengesuai. Hampir menguasai bab ini. Okay, 79, 78. 70 ni tengok balik buat revision balik Apa-apa bertanya teacher, it's okay. Teacher takkan marah. Kira 70 lah teacher, 90 aura Mijan lain macam. Kita kena bagi Mijan present banyak lagi lepas ni. 100 register. Okay, thank you very much. So, mencuba untuk brain, okay try Okay, so thank you very much. So, jumpa lagi hari Khamis. Apa-apa boleh WhatsApp teacher Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.